Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhayyan. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan template mudah urus akaun. Okey, kita start sekarang. Dalam template ini ada interlink template. Pertama is maklumat, kita ada cover page dan ada bank. Ada dua bank account, akaun untung rugi, kunci kira-kira, jualan, belian, general voucher, stok, kod stok, penghutang, pemiutang, kod, analisa dan satu lagi analisa. Kita mulakan sekarang. Contohnya kita start dengan nama syarikat. Dalam contoh ini kita gunakan syarikat perniagaan Berjaya Sindiran Berhad. Supaya kita dah key in nama syarikat, kita key in pula tarikh kewangan dan juga bulan, tahun kewangan tahun sebelumnya dan juga nama company. Kita pergi kepada kedua, cover page. Dan cover page ni ada interlink. Boleh klik pada semuanya. Seperti yang ditunjukkan sekarang. Okey, kita start. Kita mula dengan mengisi kod stok. Contoh di sini dia isi dan tambah lagi apa yang perlu. Contohnya L003. Berikan deskripsinya. Contoh di sini kita guna jubah, lupa color hitam. Okay, tambah lagi. Di sini kalau kita ada banyak produk, just isi ikut produk yang kita ada. Contohnya kita ada 4 produk, kita isi. Bila kita isi, kedua kita kena isi kod. Di sini ada 2 kod. Satu kod pelanggan. Contohnya di sini D1. Kod D1 ataupun apa-apa nombor tu tak kisah. Kod adalah ikut kita punya, dia fleksibel ikut kita. Di sini D, saya D debtors. D1 Azmi bin Abu. Contoh alamat Jalan Berjala, Petaling Jaya. Nombor phone dan juga email kita isi. Ni boleh digunakan sebagai database untuk pelanggan. Nanti kita ada analisa yang mana kita dapat tengok berapa banyak jualan kepada pelanggan-pelanggan ini. Yang kedua, contohnya D2 kita ada pelanggan bernama Rahmat bin Subuh dan isikan alamatnya. Seperti berikut. Nombor telefon dan juga email. Seperti yang saya katakan tadi, benda ini boleh gunakan juga sebagai database untuk kemudian kita akan beranalisa berapa banyak dia punya sale kepada pelanggan ni. Address pun ada, nombor phone pun ada dan email ada. So kalau kita nak blast kita punya promotion kemudian senang. Okey, kita start sekarang. Kita start dengan bank 1. Contohnya pada 1 hari bulan 1 kita ada start business tunai. Okey. Bila tunai, perkara kita masukkan modal syarikat. Wang masuk
10,000 contohnya. Kita nampak ni baki tunai bertambah dengan 10,000. Kod pelanggan tak payah isi sebab itu modal kita. Dan di kategori kita dia ada drop down, klik di sini, cari modal. Okey, bila kita klik modal je, di sebelah tu under kolom modal dah masuk 10,000. Okey. Kita pada 2021 duit modal kita tunai kita masukkan ke bank. So klik tunai di situ. Perkara duit modal masuk ke bank. Actually perkara ni boleh kita tulis macam-macam ikut suka kita. Okey, dah. Bila kita masuk kod duit wang keluar di sini, baki tunai dah kosong. So baki ke bank kita isi di sini pula. Bank guna okey yang sama dan wang masuk ke bank pula 10,000. Sekarang kosong. Kosong. Atas pun kosong. Okey, bila kita klik ni baki bank sekarang sudah 10,000. Okey. 3.1 kita start perniagaan kita. Kita buat belian. Kita membayar daripada duit bank, belian, beli stok lofa. Payment voucher banyak penting. Template ni tak ada payment voucher. Payment voucher boleh buat manual. Ada jual di kedai buku dan peralatan. Contohnya kita beli 3,000. So bila kita 3,000, duit kita turun 3,000. So kita beli daripada siapa? Okey, kod tadi di bawah ada satu lagi kod pembekal V1. Contohnya kita membeli daripada kedai jahitan Century Sdn Bhd. Okey, di sini juga kita boleh buat database. Alamat dia apa? Ini just sebagai contoh. Kita isi alamat. Benda ni penting untuk kita punya database nanti. Senang untuk kita cari. Nombor telefon, email. Sama seperti kod pelanggan tadi, kita isi sama. Kita kembali kepada bank tadi. Okey, kod pelanggan ataupun kod penjual. Bila kita ini untuk analisa kita kemudian. Okey, sekarang ni kedai Century dah keluar. So, kategori di sini kita buat belian. So, cari belian. Bila kita dah klik belian di sini 3,000, automatik di belah kanan akan masuk di belian 3,000. Benda ni automatik dan formula dah diprotect, tak boleh nak kacau. Key in di tempat yang warna kuning saja. Okey, di atas kita klik belian. Atas tu bukan perhiasan, klik untuk hyperlink. Bila kita buat belian secara tunai, kita bank tadi belian. Kita kena key in juga di belian punya tab. Okey, 3.1 kita beli cash. Dia cash dengan kredit ni, cash kalau kita bayar, kredit kalau kita tak bayar lagi. Contohnya kita beli tadi 3,000 tapi kita beli actually ada kita beli 3 tapi benda yang sama, lofa tapi satu warna purple dan satu kod 01, satu kod 02, satu kod 03. Contohnya kita beli 20 unit kod 01 1,000. Kita pun beli juga kod 02. Yang ni kita kena satu sebab
tujuan kita adalah untuk kita punya stok. Senang kita kontrol stok kita. Nanti saya akan tunjukkan apa yang berlaku di stok. Kita key in dulu, contoh. Okey. Okey, kita belian, kita klik stok. Actually kita boleh klik kat atas je, tab atas tu stok. Okey. Nampak? Dah ada di sini belian 20 unit. Harga per unit RM50, jadi total RM1000. Kita untuk 2, dia ada drop down di sini. Jadi just pilih drop down saja. Bila kita dah key in dalam kod stok, dia akan automatik di sini. Kadar minimum stok ni kalau untuk kita kontrol stok, bila stok sampai berapa nak kena order ke tak. Nampak? Bila kadar minimum 10, bila stok kita ada 20 baki, dia akan putih. Kalau tak, dia akan warna merah dan ada flag. Okey. Pada kemudiannya, pada Prima bulan 1, kita buat jualan. Okey, kita key in di, kalau kita ada jualan, kita kena key in di jualan punya tab. Tapi dalam ni kita assume kita jual kredit. Maksud dia kita jual share hutang kepada pelanggan kita Azmi bin Ali. Azmi bin Abu. Azmi bin Abu dia kita beli tadi harga 50, jadi kita jual 100 contohnya sebab ada kredit. So masuk ke sini dan nampak belah kanan tu sales credit sales. And then jadi kat stok nampak jualan kuantiti dah berturun. Jadi baki tinggal 10. Kadar minimum 10, jadi dia ada flag keluar. Okay, kita pergi tiket jualan balik. Ya. Okay. Tadi kita beli 3 bulan. So, jadi okay, kita tukar kepada 5 bulan sebab tak logik. Okay. 7 bulan 1 kita beli cash. Tadi. Yang tadi di atas, kalau pergi tengok penghutang, nampak di sini Azmi bin Abu jualan kredit, jadi dia ada hutang pada kita lagi 1000. Dia ada hutang 1000. So kita dapat kontrol juga di sini penghutang, kita tahu dia hutang kita. Bank kita tak perlu isi sebab ada kredit. Contohnya pada 7/1 kita jual cash pula. Yang ni untuk yang kedua, L02 kita jual kepada pelanggan, kepada Rahmat bin Subuh. Kerana kita jual cash, kita bagi diskaun sikit. So kita tengok stok, nampak untuk L2 kita dah ada jualan 10, jadi baki tinggal 10. So nilai stok tu 500. Okey, kita balik kepada jualan. Bila kita buat jualan cash di sini, kita tengok stok tadi dah turun. Jadi kepada penghutang, sebab dia beli cash, dia tak ada entry di sini. Okey. Jadi entry-nya kita kena bila cash kita jual cash, kita kena buat entry di bank. Okay, bank. Jualan tunai kepada siapa nama tu? Ni atas. Okey, Encik Rahmat. Kita pergi balik kepada bank satu tadi, kepada Encik Rahmat. Tadi kita jual harga dia berapa? 1000. Kurang. Okay. So kita klik sini Encik Rahmat. Beli 2.
Dan di kategori tadi sebab kita buat jualan, nampak dia punya ni belah kanan automatik dia akan update tadi yang ni belian. Sekarang dia update jualan 1000. Okey. So kita tengok akaunting rugi, ada jualan berapa? Bersih kos dia. Jadi kita dah nampak kita punya untung kasar dia. Untung kasar RM950. Dan kita boleh tengok juga di analisa. Untuk 5 bulan kita ada jualan, berapa unit, berapa kos jualan, berapa keuntungan. Dan juga kita boleh tengok di analisa yang kedua ikut kita punya pelanggan. Di bawah kita boleh ada juga analisa ikut produk. Ada kesilapan. Oh, di sini dah protect. So untuk tekan protect saja. Dan okey. Okey, kita save. Dan protect balik supaya formula tak terusik. Okey. Nampak dia punya ni by product, berapa dia punya jualan, berapa dia punya kos jualan, berapa keuntungan. Okay. Pada 10 bulan 1 kita buat bayaran lagi, bayar sewa kepada kedai. Bila kita bayar sewa 1000 contohnya, nampak duit turun. So kita tak payah isi sebab kita tunai. Boleh juga isi kalau kita ada dia punya tu, kita ada dia punya kod. So cari di kategori di sini sewa. Pergi ke belah kanan, tengok automatic di kolom sewa dah ada update. Kita pergi akaunting rugi, sewa ada. Okey, inilah sedikit penerangan berkaitan dengan template ni. Harap membantu.